Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Bulughul Maram yang membincangkan tentang hadis yang berkait dengan hukum hakam karangan Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Kita hadis yang ke-690 daripada kitab Bulughul Maram berkait dengan orang yang makan kerana lupa sedang berpuasa. Katanya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nasiya wa huwa sha'im fa akala aw sharib falyutimma shawmahu fa innama at'amahu Allah wa saqah muttafaqun alaih. Maksudnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu telah mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang berpuasa lalu lupa hingga makan dan minum, hendaklah meneruskan puasanya, kerana sesungguhnya yang memberinya makan dan minum adalah Allah Subhanahu wa taala. Hadis muttafaqun alaih, maksudnya adalah riwayat Bukhari dan Muslim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menceritakan kepada kita bahawasanya pernah dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut suatu yang berkait ataupun suatu hadis yang berkait dengan hukum hakam puasa, yang mana bagi orang yang makan, bagi orang yang minum ketika dia sedang berpuasa, dalam keadaan dia lupa dia sedang berpuasa, maka puasa dia perlu diteruskan dengan maksud puasa dia tidak batal, puasa dia tetap sah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita puasa tiba-tiba kita termakan atau terminum, kita lupa kita puasa. Baik, biasanya hak nak jadi sangat puasa sunat hak nak jadi sangat. Puasa wajib itu jaranglah berlaku. Tapi ada juga, bukan tak ada, puasa sunat hak jarang-jarang sekali, hak setahun 2 kali je puasa sunat. Tak pun mungkin sekali 3 tahun puasa sunat. Jadi ingat tak puasa, nyegi bahang nasi, nyegi minum air, dalam keadaan dia terlupa dia sedang berpuasa, maka puasa dia tidak batal. Sebab dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawasanya hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Apabila perintah daripada Rasulullah supaya dia menyempurnakan puasanya, ini menjadi dalil bahawasanya puasa dia tidak terbatal, puasa dia sah. Apabila tidak terbatal dan sah, maka tidak perlu dia qada balik tak perlu qada dah, puasa dia sah dah. Baik. Dan dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawasanya hak yang dia makan, hak yang dia minum itu adalah pemberian daripada Allah. Allah Taala hak yang bagi makan kepada dia dan Allah Subhanahu wa taala bagi minum kepada dia. Okey, dia berbeza dengan masalah gini. Masalah mana? Masalah orang tu dia makan, dia minum, ketika dia dengar orang bang, tiba-tiba Tok Bila salah bang. Dia ingat masuk dah waktu garik. Tengok jam macam masuk dah, dia pun bang. Rupanya 10 minit lagi baru masuk. Rupanya jam dia mapuh, jap maring lagi dak sedar. Sebagai contoh. Jadi kawan ni makan kenyang kok. Tiba-tiba bunyi Tok Bila kata, minta maaf banyak hamba silap bang sat ni. Silap bang. Kalau hak corner sikit, hamba test suara je tak ni. Tu hak kau jadi corner sikit. Hak straight tu, minta maaf banyak hamba silap bang.
Hak jenis waikona nak mikir nak kata kok mana ni, takkan nak kata silap bang. Sudahlah. Testing. Awak dah testing. Lepas tengok silat tu awak testing. Baik, dia lain. Dia orang tu kalau dia dengar gabang tiba-tiba dia makan, ternyata waktu belum masuk lagi puasa dia batal. Orang hak yang dak batal puasa dia makan dalam keadaan dia terlupa dia sedang berpuasa. Manakala orang hak yang dengar orang bang tiba-tiba dia makan, dia tak lupa dia puasa, dia tahu dia sedang berpuasa. Cuma dia silap ke habis dah waktu. Rupanya dah habis lagi. Maka puasa dia batal. Puasa dia batal, wajib dia kena qada balik. Lepas tu dosa ke tak? Tak dosa. Sebab dia buat saat ni itu ingat hak golik-golik gitulah betulnya. Tapi hari ni silap kok mana tak tahu, nyebang sebelum daripada masuk waktu. Maka puasa dia batal, cuma dia tidak dosa apa yang diwajibkan kepada dia lepas daripada Ramadan, qada balik puasa tersebut. Manakala orang yang dia lupa dia sedang berpuasa, dia makan, dia minum walaupun banyak, kita nak tak berapa puyuk banyak, taklah 2 puyuk kita kata kau. Banyak benar tu makan sampai habis 2 puyuk. Teka puasa, hak teka tak puasa tak makan sampai tahap tu. Jadi selera molek. Tak sedar puasa, selera molek 2 puyuk. Habis air sejak baru sedar puasa. Jadi hari tu memang tak lapar sungguh dia. Ada apa? Puasa dia sah, puasa dia tidak batal kerana dia terlupa ketika dia makan dan ketika dia minum, dia sedang berpuasa. Adakah perkara ini hanya khusus untuk puasa sahaja? Ataupun setiap perkara yang membatalkan puasa, kalau dia buat dalam keadaan dia terlupa dia sedang berpuasa, maka dia mengambil hukum sama? Sekali lagi, adakah masalah ini khusus dengan makan dan minum sahaja? Ataupun sama juga dengan setiap perkara yang membatalkan puasa, kalau dilakukan oleh orang yang sedang berpuasa, dalam keadaan dia terlupa, dia mengambil hukum yang sama? Kata ulama, hukum dia sama. Mengikut mazhab Imam Syafi'i, hukum dia sama. Setiap perkara yang membatalkan puasa, yang dilakukan oleh orang yang berpuasa, sedangkan dia lupa dia sedang berpuasa, mengambil hukum yang sama. Okey, sebagai contoh lagu mana? Antara perkara yang dilarang bagi orang yang berpuasa adalah bersetubuh pada siang hari Ramadan. Dia tak sedar dia sedang berpuasa. Bini dia pun tak sedar. Dia pun tak sedar. Hanya setubuh hari tu. Setubuh lepas daripada selesai mandi apa sekali. Bang, kita puasa hari ni tau. Allah kata abang, ya sungguh kita puasa. Okey, jadi masa dia setubuh saat ni tu, masa dia setubuh, dalam keadaan dia lupa dia sedang berpuasa, dia mengambil hukum yang sama. Jadi puasa dia sah. Hendaklah dia menyempurnakan puasa dia. Tidak perlu qada. Baik, dalam hadis ni tak sebut, tapi ada dah hadis yang lain. Hadis yang kita akan baca lepas daripada ni, iaitu hadis yang diriwayat oleh Imam Hakim An-Naisaburi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man aftara fi Ramadan nasiyan fala qada'a alaihi wala kaffarah." Wa huwa sahih. Menurut riwayat Imam Hakim dengan sanad yang sahih disebutkan, barang siapa yang berbuka dalam bulan Ramadan, maksudnya dia melakukan perkara yang membatalkan puasa dalam bulan Ramadan dalam keadaan dia terlupa, maka tidak ada qada dan tidak wajib dia bayar kafarah. Tak wajib bayar denda, tidak wajib qada. Tapi kalau sengaja bersetubuh, maka wajib dia kena bayar denda. Dendanya kena puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, barulah boleh berpindah kepada bagi makan kepada 60 orang fakir miskin. Baik. Jadi sebab itulah kalau kita belajar dalam kitab fiqh, hak yang wajib kena bayar kafarah. Orang hak yang membatalkan puasa pada bulan Ramadan, antara syarat dia adalah mesti dilakukan perkara tersebut dalam keadaan dia sengaja. Kalau dia terlupa dia sedang berpuasa, maka tidak wajib dia bayar kafarah. Baik. Seterusnya katanya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dhara'ahu al-qai'u fala qada'a alaihi wa man istaqa'a fa alaihi al-qada'. Rawahu al-khamsah wa a'allahu Ahmad wa qawwahu ad-Daraqutni. Maksudnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang muntah dengan sendirinya tidak dikenai qada,
tetapi barang siapa yang muntah dengan sengaja, diwajibkan mengqada puasanya. Hadis ini diriwayat oleh 5 orang ulama hadis, termasuklah Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, Nasai, Imam Ibn Majah. Dan hadis ini dinilai lemah oleh Imam Ahmad bin Hanbal, namun dinilai kuat oleh Imam Ad-Darqutni. Jadi di sana ada hadis yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sengaja muntah maka wajib dia kena qada. Barang siapa yang tidak sengaja muntah maka tidak ada qada atasnya. Hadis ni sebenarnya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama hadis berbeza pandangan. Ada sebahagian daripada ulama hadis menilai hadis ni sebagai hadis dhaif, ada sebahagian daripada ulama hadis menilai hadis ni adalah hadis sahih. Dan hadis ini dijadikan sandaran oleh sebahagian daripada ulama fiqh bahawasanya antara perkara yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Antara perkara yang membatalkan puasa muntah dengan sengaja. Namun kalau terjadi muntah saat itu tanpa disengajakan, tanpa disengaja, maksudnya termuntah, maka ia tidak membatalkan puasa. Tapi jangan terlamulah. Gitu lamulah, tu jelas batal puasa. Termuntah, tu tak batal puasa. Tiba-tiba dia gitu lang mula. Daklah kita buat contoh je. Buat contoh je. Kotor tak kotor, tu memang kotor lah. Cuma kita buat contoh je gitu lang mula, batal puasa dia. Baik. Cuma kalau termuntah, ia tidak membatalkan puasa. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aguana kita kata contoh muntah dengan sengaja. Okey, contoh muntah dengan sengaja, contohlah. Ada jenis orang puang hak yang nak jaga tubuh, tak beri gemuk. Dia makan, lepas makan dia korek mula waktu bik mula. Lepas daripada makan dia muntahkan balik. Jadi masa sahur tu nya bahan pagak sangat. Bahan pagak sudah apa tu mikir, gemuk pula aku kali ni, kata orang puang tu. Jadi lepas daripada orang bang subuh, dia korek mula takut kegemuknya. Sebagai contoh, okey, sengaja dia muntah sedangkan dia tahu dia sedang berpuasa, maka ketika tu batal puasa dia. Kalau tak sengaja muntah, contoh tak sengaja muntah ni, dia nak masuk dalam tandas awang, buka tandas, tengah puasa buka tandas, tengok penuh najis, muntah terus dia. Okey, hak tu tak batal puasa. Hak tu tak batal. Baik. Ada orang kalau dia pergi ke laut, dia akan muntah. Ada orang kalau dia pergi ke laut, dia muntah. Ada orang pergi ke laut, tak muntah. Contoh, mai bulan puasa bunyinya kata sutung ingat. Set-set hak yang kaki candak sutung ni, kata pada lutut dengar sutung indak. Sutung ingat. Kata bunyi kata nu tergigi makan kau. Set-set hak yang jenis wai mai tergigi duk laut ni, kata pada lutut. Puasa ke tak puasa gi semacam. Baik. Jadi bulan puasa gi. Bulan puasa gi. Mai kucah pula. Nu laut kucah pula. Mutah Okey, batal tak puasa? Maka kita nak tahu batal puasa tak, kita tengok. Dia sengaja ke nak muntah ataupun dia tidak sengaja nak muntah, tetapi muntah saat itu mengatasi dia. Dia zara'ahul qai, hak yang disebut dalam hadis adalah muntah ni mengatasi dia. Dia tidak boleh nak kawal muntah, tubik sendiri. Baik. Hak tu maksud tidak sengaja muntah. Jadi orang hak yang pergi laut saat itu bukan tujuan dia nak muntah. Tujuan dia nak ngai, tujuan dia nak candak. Tapi pisau tak boleh muntah. Orang kata kena tengok atas. Tengok atas. Orang kata kena kekoh bigabuk. Contoh macam-macam orang kata petua-petua untuk tak boleh mabuk tu nyewak belaka. Tak embuhnya mutah, tapi kucuh kuat sikitnya mutah juga dalam keadaan dia puasa. Batal tak puasa dia? Tak batal, sebab bukan sengaja muntah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja 'am al-fath ila Makkah fi Ramadan fasama hatta balagha qura' al-ghamim fasama an-nas thumma da'a biqadahin min ma'in farafa'ah hatta nadhara an-nas ilayhi thumma sharib faqila lahu ba'da dhalik inna ba'd an-nas qad sam qala ulaika al-'usah. Maksudnya daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar daripada Madinah pada tahun pembukaan Mekah, pada tahun penaklukan kota Mekah,
Rasulullah keluar menuju ke Mekah pada bulan Ramadan. Jadi pada tahun Fathu Makkah, pada tahun penaklukan kota Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar daripada Madinah pada bulan Ramadan. Lepas tu masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, baginda sallallahu alaihi wasallam puasa, dan juga orang-orang yang bersamanya. Maksudnya Rasulullah masa keluar untuk pergi ke Mekah pada bulan Ramadan, bermusafir dan nak pergi perang ni pada bulan Ramadan, dia dan sahabat dia berpuasa. Jadi benda yang kita dapat faham daripada hadis ini, bahawasanya orang yang berpuasa, orang yang bermusafir pada bulan Ramadan boleh dia berpuasa. Sebab Rasulullah berpuasa, pada awalnya Rasulullah berpuasa, sahabat pada awalnya berpuasa. Jadi boleh dia berpuasa. Dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra. Sesiapa yang sakit, dia bermusafir, lalu dia berbuka, maka wajib dia kena puasa pada bilangan hari-hari yang lain. Jadi kalau kita tengok daripada Al-Quran ayat ni, jelas bahawasanya orang yang bermusafir pada bulan Ramadan boleh dia berbuka. Okey. Jadi kata ulama, orang yang bermusafir pada bulan Ramadan cukup syarat dia ada syarat-syarat dia lah. Syarat dia ada syarat dia. Nanti kita akan sebut sikit syarat dia secara ringkas. Orang yang bermusafir pada bulan Ramadan boleh dia berpuasa dan boleh dia berbuka. Okey. Boleh berbuka dalilnya daripada Al-Quran yang kita baca saat ni. Boleh dia berpuasa dalil daripada hadis ni. Sebab pada awalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Baik. Cuma bagi orang yang ingin berbuka pada bulan Ramadan kerana bermusafir, dia ada beberapa syarat. Syarat yang pertama, mesti permusafiran itu adalah permusafiran yang boleh qasar sembahyang. Maksudnya perjalanan yang dia nak pergi tu ataupun destinasi yang dia nak tuju tu, mesti daripada kampung dia kepada tempat tersebut kena cukup 2 marhalah. Kena cukup lebih kurang 82 km. Kalau daripada bandar nak pergi ke Marang, hak tu tak boleh. Nak tak mau puasa dah, nak buka. Nak pergi Marang je tak boleh. Nak pergi di mana lagi, kata kita nak pergi Bukit Payung, tak boleh sebab dekat sangat. Jadi mesti yang pertama permusafiran tu jauh. Yang keduanya adalah permusafiran itu bukanlah permusafiran yang maksiat, yang haram. Kalau permusafiran yang haram tidak boleh. Contoh dia pergi bermusafir jauh dah, Kuala Lumpur lah. Tetapi kerana nak melakukan maksiat, nak curi, nak merapak, nak zina, nak masuk kelab malang. Okey, itu sebagai contoh. Nak zina, nak merapak, nak masuk kelab malang, nak pergi minum arak, tujuan dia pergi saat itu, tak boleh dia dia tidak boleh dia berbuka untuk hari tersebut. Tidak boleh dia berbuka kerana permusafiran dia adalah permusafiran maksiat. Yang ketiganya, mesti dia kena keluar rumah sebelum daripada fajar. Dengan maksudnya, kalaulah ketika masuk subuh dia masih lagi berada di kampung, maka untuk puasa pada hari itu dia wajib kena teruskan. Dia tidak boleh berbuka. Itu syarat dia. Maksudnya sekali lagi jadi kalau orang tu dia nak berbuka pada siang hari Ramadan kerana dia bermusafir, pastikan start daripada awal dia berpuasa, dia telah bermusafir. Jadi kalau dia nak bermusafir pukul 10 pagi, sedangkan sebelum daripada pukul 10 hidup kampung lagi, maka untuk puasa hari itu tak boleh dia berbuka. Mesti dia kena puasa. Lepas tu dia pergi bermusafir, esok tak balik lagi. Untuk esok tak apa, boleh dia berbuka sebab start daripada permulaan berpuasa iaitu keluar fajar, dia telah bermusafir. Itu di antara syarat-syarat dia. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata Sayyidina Jabir bin Abdullah, ketika sampai di Qura' al-Ghamam ataupun Qura' al-Ghamim, nama bagi satu tempat, bagi dia meminta air minum dan mengangkat bekasnya tinggi-tinggi hingga semua orang melihatnya. Jadi Rasulullah suruh sahabat berbuka. Suruh sahabat berbuka. Lepas tu Rasulullah minum air, biar sahabat tengok. Rasulullah minum air, Rasulullah berbuka.
Maka lepas daripada Rasulullah berbuka, sesudah itu disampaikan kepada baginda bahawa sebahagian orang yang ada masih tetap berpuasa, masih lagi ada sahabat yang berpuasa. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka adalah orang yang derhaka. Mereka adalah orang yang derhaka. Maksudnya ketika masih lagi ada sahabat yang berpuasa, Rasul kata salah, perbuatan tu salah, perbuatan tu maksiat. Sebab Rasulullah mengarahkan mereka berbuka. Tiba-tiba mereka tidak berbuka. Maka orang yang menyalahi perintah Rasulullah, maka dia telah melakukan kesalahan. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada hadis ni kita dapati bahawasanya pada peringkat awal Rasulullah dan para sahabat berpuasa ketika dia bermusafir. Apabila sampai di satu tempat nama dia Qura' al-Ghamim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka dan Rasulullah memerintahkan kepada sahabat berbuka. Ketika mana masih lagi ada sahabat tidak berbuka, maka Rasulullah kata mereka itu telah melakukan suatu maksiat. Baik. Maka kita dalam hadis ni, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapat faham beberapa perkara. Antaranya hak yang macam kita cerita tadi, yang keduanya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita melakukan sesuatu perkara, walaupun pada asalnya benda itu adalah ibadah, tetapi kalau Rasul suruh kita tinggalkan, maka wajib kita kena tinggalkan. Dalam orang yang bermusafir pada siang hari Ramadan, boleh dia berpuasa dan boleh dia tidak berpuasa. Mana lebih comel di antara dia berpuasa ataupun tidak? Mana lebih comel di antara dia nak memilih untuk berpuasa ataupun tidak berpuasa? Maka kata ulama, kena tengok. Kena tengok lagu mana? Kalaulah tidak susah kepada dia untuk berpuasa, lebih afdal dia berpuasa. Tetapi kalau sekiranya susah, kalau dia meneruskan puasa, maka lebih afdal dia berbuka. Baik. Jangan kita tengok kepada hadis ni saja. Hadis ni saja nampak pada zahirnya molek berbuka lah sebab Rasul suruh sahabat berbuka. Kita kena tengok juga hadis-hadis yang lain. Antaranya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih bagi keduanya daripada Abi Darda radhiyallahu taala anhu, yang mana kata Abu Darda, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan. Pada suatu bulan Ramadan tu kami keluar bersama dengan Rasul untuk bermusafir fi harrin syadid, di dalam panah yang terik. Masa kami keluar pada bulan Ramadan, panah terik. Hatta in kana ahaduna la yada'u yadahu ala ra'sih. Kata Abu Darda, panah dak panas apa ke? Kami ni meletakkan tangan atas kepala sebab panas sangat. Ambil tangan letak atas kepala sebab panas sangat. Fama minna sha'im illa Rasulullah wa Abdullah ibn Rawahah. Kata Abu Darda, di kalangan kami tak ada seorang pun puasa, semuanya berbuka, melainkan Rasulullah dan Abdullah bin Rawahah yang tetap meneruskan puasa. Ketika bersangatan panas tetap Rasul berpuasa. Begitu juga ada sahabat Rasul nama dia Abdullah bin Rawahah tetap berpuasa. Dalam hadis yang lain juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, yang mana Aisyah menyebut bahawasanya ada seorang sahabat Rasulullah yang nama dia adalah Hamzah bin Amr al-Aslami. Dia mari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ni orang yang sentiasa berpuasa, orang banyak puasa. Dia kata kepada Rasulullah, "Asumu fis safar?" Adakah aku boleh berpuasa ketika aku bermusafir? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In syi'ta fasum wa in syi'ta fa aftir." Kalau mu nak silakan berpuasa, kalau mu nak berbuka silakan berbuka. Maksudnya di sana ada hadis yang Rasulullah memberi pilihan kepada sahabat untuk berpuasa ataupun berbuka dalam bulan Ramadan. Dan di sana ada hadis yang Rasulullah sendiri berpuasa ketika Rasulullah bermusafir pada bulan Ramadan. Dan di sana ada hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang sahabat berbuka meneruskan berpuasa sebagaimana hadis yang kita bincang. Maka kesimpulan yang dibuat oleh ulama fiqh ketika ulama fiqh mengkaji hadis-hadis tersebut adalah bagi orang yang bermusafir pada bulan Ramadan, boleh dia berpuasa dan boleh dia berbuka. Cuma mana yang lebih afdal di antara berbuka dan berpuasa, kena tengok diri dia sendiri. Kalulah tidak susah untuk dia berpuasa, maka afdal dia meneruskan puasa.
tapi tetap boleh dia berbuka. Tetapi kalaulah susah untuk dia berpuasa, maka lebih afdal dia berbuka walaupun boleh dia berpuasa. Ni nak puasa pun tak ada masalah, tapi lebih afdal dia berbuka. Melainkan kalau sampai kepada tahap kalau dia meneruskan puasa menyebabkan akan terkena mudarat, akan ditimpa mudarat, maka ketika itu tidak boleh lagi dia meneruskan berpuasa. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya wa fi lafdhin faqila lahu inna an-nasa qad shaqqa 'alaihim as-siyam wa innama yanzuruna fima fa'alt fada'a biqadahin min ma'in ba'da al-'asr fasharib. Rawahu Muslim. Dalam riwayat yang lain menyebut, lalu diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa sesungguhnya orang-orang, yakni sahabat-sahabat sudah rasa keberatan dengan puasanya sebab keluar bermusafir pada bulan Ramadan, panas pula sampai ke dak larat. Dan sekarang mereka hanya menunggu apa yang kamu akan perintahkan. Jadi para sahabat tadi tunggulah benda yang Rasulullah akan perintahkan. Maka sesudah waktu asar, baginda meminta segelas air dan terus meminumnya. Lepas asar dah Rasul minta segelas air, Rasul minum depan orang ramai, supaya apa yang Rasulullah buat saat itu orang lain pakak tengok, pakak tiru belaka. Dan adalah hak yang berbuka, tapi masih lagi ada hak yang tidak berbuka. Maka kata Rasulullah, mereka itu orang hak yang derhaka, mereka itu adalah orang yang derhaka. Seterusnya katanya wa an Hamzah bin Amr al-Aslami radhiyallahu anhu annahu qala ya Rasulullah ajidu bi quwwatan 'ala as-siyam fi as-safar fahal 'alayya junah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiya rukhsatun min Allah faman akhadha biha fahasan wa man ahabba an yasuma fala junaha 'alayhi. Rawahu Muslim wa asluhu fil muttafaqi min hadithi Aisyah anna Hamzah bin Amr sa'al. Maksudnya daripada Hamzah bin Amr al-Aslami, seorang sahabat Rasulullah, telah menceritakan bahawa dia pernah bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mampu berpuasa meskipun dalam bermusafir, namun berdosakah bila aku berbuka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berbuka dalam perjalanan adalah keizinan daripada Allah. Barang siapa yang mengamalkannya, maksudnya barang siapa yang mengambil kelonggaran dan keizinan yang Allah Ta'ala bagi, adalah baik baginya. Macam mana lah. Dia ambil apa yang Allah Ta'ala izinkan untuk dia. Dan barang siapa yang lebih suka berpuasa dalam perjalanannya, tiada dosa baginya. Kalau orang yang nak meneruskan ibadat puasa dalam permusafiran dia, boleh dia teruskan. Hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim. Sedangkan asal hadis ini adalah diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Daripada Aisyah, yang permulaan lafaznya adalah bahawasanya Hamzah bin Amr al-Aslami telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hak yang kita sebut tadi. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya wa ani bin Abbas. Jadi insya-Allah untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kita akan sambung balik pada minggu akan datang kalau sekiranya dipanjangkan umur. Kita berdoa kepada Allah, agar apa yang kita bincang pada malam yang mulia ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.